Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama fi Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Jika tadi puasa, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan ikhlas, Allah akan mengampuni segala dosa yang lalu. Maka hadis pada waktu ini pula adalah Rasulullah SAW mengingatkan juga kelebihan di dalam bulan puasa. Man qama, barang siapa yang melakukan qiyam di bulan Ramadan di dalam keadaan iman, di dalam keadaan ikhlas, Allah akan mengampuni segala dosanya yang lalu. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang qama Lailatul Qadri, mendapat Lailatul Qadri di dalam keadaan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Mendapat Lailatul Qadar juga akan mendapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia jujur, percaya dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala menjalani ibadah-ibadah yang agung ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail." Kemuliaan orang yang beriman apabila dia boleh bangun qiyamul lail. Ini kemuliaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Rasulullah awal sampai ke kota Madinah menyampaikan peringatan kepada masyarakat yang berada di kota Madinah, "Ufshus salam wa at'imut ta'am, wasilul arham." Sebarkan salam, berikan makan, jaga silaturahmi. Terus yang keempat kata baginda Rasulullah, "Wasallu bil lail wan nasu niyam." Bangun malam, salat malam saat manusia tengah tidur, dan engkau akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muamalah dengan manusia penting, menyebarkan salam, memberikan makan, menjaga hubungan silaturahmi, tetapi jangan sampai kita tinggalkan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga baginda Rasulullah mensifatkan ianya sebuah kemuliaan bagi orang yang beriman, menunjukkan bila kita tak boleh nak bangun qiyamul lail bermakna sebuah penghinaan kepada diri kita. Dengan itu disebutkan oleh ulama, suatu ketika datang seseorang kepada Ibrahim bin Adham dan berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Imam, aku ini selalu susah nak bangun qiyamul lail, susah nak berdiri waktu di akhir lail, tak boleh nak bermunajat kepada Allah. Aku dah usaha dengan persiapan tidur awal dan sebagainya, kenapa aku tak boleh?" Maka kata beliau, "La ta'sihi fin nahar." Jangan engkau bermaksiat kepada Allah pada waktu siang. Karena orang yang bermaksiat kepada Allah pada waktu siang, tak layak Allah nak bangunkan dia pada waktu malam. Tak layak untuk dia dapat melakukan qiyamul lail, kerana itu adalah merupakan waktu kemuliaan orang-orang yang beriman. Waktu Allah nak memberikan anugerah-anugerah yang besar kepada orang-orang salihin. Sehingga disebutkan oleh salafus salih bahawa ma'uqida, tidak akan dijadikan seseorang itu wali min awliyaillah kecuali dengan qiyamul lail. Kecuali dengan orang yang suka membiasakan diri, melazimkan dirinya qiyamul lail. Maka dengan itu alhamdulillah bulan Ramadan, bulan yang apabila kita dapat menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, waktunya tak sama seperti di luar bulan Ramadan. Dan itu baginda Rasulullah SAW yang amat mengerti dan faham kemuliaan waktu, kemuliaan saat. Baginda Rasulullah pada bulan Ramadan malam-malam akan berada di dalam keadaan panjang qiyamul lailnya. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, daripada malam sampai ke pagi Nabi SAW akan membaca surah-surah yang panjang, surah Baqarah, surah Al-Imran, surah Nisa, bengkak-bengkak kaki baginda Rasulullah SAW munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang 10 hari terakhir daripada bulan, lebih lagi kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah keadaan orang yang mengenal Allah. Begitulah keadaan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang salafus salih, beliau pernah hampir 5 bulan tak mampu nak bangun qiyamul lail. Sehingga dia merasa bingung dan risau. Kenapa? Apakah sebab dia tak dapat bangun qiyamul lail? Sehingga dia bermimpi. Di dalam mimpinya berkata kepadanya, "Engkau telah melakukan sebuah dosa." Apakah dosa? Dosanya iaitu aku pernah terlintas di dalam hati saat aku menghadiri majlis, aku melihat ada orang sedang menangis di dalam majlis. Aku kata, ini orang dia nak menunjuk-nunjuk seolah-olah macam dia orang saleh. Terlintas sahaja di dalam hati membuatkan 5 bulan aku tak boleh nak bangun qiyamul lail. Subhanallah. Maka menunjukkan orang yang tak mampu nak bangun qiyamul lail adalah dosa-dosa yang ada yang terbelenggu dengan diri kita. Sehingga ambillah kesempatan pada bulan Ramadan untuk kita memperbaiki diri kita. Sehingga kita usaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, janji dengan Allah untuk memperbaiki diri, usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berusaha
melakukan qiyamul lail akan menjadi sebab Allah memberikan dia kemanisan beribadah kepada Allah. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, pada permulaan qiyamul lail ini mungkin berat, masyaqqah, bangun malam, susah, berat dan sebagainya. Tetapi kalau dah terbiasa, lama kelamaan dia akan mula merasa kelazatan saat Allah letak al-unus billah. Rasa tenang dengan Allah, rasa rindu kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, dah mula rasa sedap, lazat duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelazatan itu diberitahu oleh orang salihin. Kalaulah orang-orang tukang maksiat merasai apa yang kami rasa ni, pasti mereka akan meninggalkan maksiat mereka demi ingin untuk merasakan kelazatan yang dirasai oleh orang-orang salihin saat waktu qiyamul lail. Alhamdulillah, disebut dalam setengah riwayat bahawa pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala nunadi setiap malam. Daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan, setiap hari Allah akan memanggil siapakah orang yang ingin bertaubat, siapakah orang yang ingin kembali kepada Allah, siapakah orang yang inginkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu terbuka. Orang yang berpuasa, waktu mustajab, doanya mustajab apabila dia nak berbuka puasa. Pada waktu malam, daripada malam sampai subuh, waktu mustajab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu as-salafun salihin membiasakan diri untuk melakukan solat tarawih. Bahkan kami dahulu hatta di Kota Tarim dilakukan solat tarawih ini kerana ianya adalah merupakan sesuatu yang sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang penting kita hidupkan malam. Sehingga ada di masjid, kalau di Kota Hadramaut 20 rakaat, mereka ni membeza-bezakan waktu. Ada yang start pukul 9, ada yang start pukul 10, ada yang start pukul 11, ada yang start pukul 3 pagi sebelum sahur. Sehingga orang yang boleh jadi kerja tak sempat, mereka boleh pergi yang pukul 10 punya pukul 11. Kalau orang tu ada semangat lebih, maka dia boleh masuk 20 rakaat kat sini, sambung 20 rakaat kat sana, sambung 20 rakaat kat sini. Satu malam dia boleh dapat 80 hingga 100 rakaat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah usaha untuk qiyamul lail, menghidupkan malam ini semua, apa kelebihan yang kita akan dapat? Pengampunan dosa daripada Allah. Bila Allah dah ampunkan dosa, maka ringanlah tubuh badan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Sehingga tidak dia keluar daripada bulan Ramadan kecuali dapati dia lebih istiqamah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan dan itu yang kita mohonkan kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat istiqamah di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sahaja kita mengimarahkan bulan Ramadan dengan ibadah, tetapi bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan kita mengimarahkan sehingga akhir umur kita insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.